Didik TV KPM. Baiklah Syafiqah. Untuk surat yang seterusnya, okey, cadangan untuk mengamalkan takbir urus Islam dalam sebuah organisasi di sekolah. Okey, jadi kita fokuskan kepada di sekolah. Jadi bagaimana untuk melantik ketua kelas, ketua murid, pengerusi persatuan, ketua PRRS dan sebagainya. Jadi di sekolah tu kan ada banyak organisasi-organisasi yang lain, sama ada dari segi kurikulum ataupun co-kurikulum. Baiklah, jadi sekiranya kita nak melantik seorang ketua kelas, apakah etika yang perlu ada pada seorang ketua kelas? Baik, yang pertama, melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Okey, amanah ini di mana-mana pun bila kita berbincang mesti ada perkataan amanah. Nak menunjukkan bahawa betapa besarnya amanah itu dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi apabila telah dilantik sebagai ketua kelas, maksudnya orang memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kita untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan tersebut. Baik, yang ketiga, seorang ketua kelas juga mestilah mewujudkan suasana harmoni dalam kelas. Okay, tidak boleh berlakunya pergaduhan, tidak boleh berlakunya suasana huru-hara dalam kelas ketika guru tiada. Jadi itulah etika seorang ketua kelas, memastikan kelancaran kelas tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai seorang ketua kelas, dia perlu membantu guru menyampaikan maklumat berkaitan dengan persekolahan. Baik, itu di antara etika yang perlu ada pada seorang ketua kelas. Baik, yang seterusnya kita nak tengok pula, sekiranya dilantik sebagai ketua Persatuan Agama Islam, ketua kelab memanah, ketua puteri Islam dan sebagainya. Jadi apa etika pada ketua tersebut? Baik, yang pertama, melaksanakan amanah mengelola persatuan. Jadi sebagai seorang ketua yang dilantik, segala urusan tentang persatuan hendaklah diambil berat oleh ketua tersebut. Baik, yang kedua, memastikan ahli hadir dalam setiap perjumpaan. Okey, andai kata dalam ahli Persatuan Agama Islam ada 80 orang. Jadi sekiranya ada yang tidak hadir, ketua tidak boleh berdiam diri. Perlu bertanyakan kenapa tak datang, kaji masalah tersebut supaya persatuan yang kita adakan itu akan memberikan satu input yang baik kepada semua orang. Baik, yang ketiga, mewujudkan persefahaman antara ketua dengan anak buah. Jadi ketua tidak boleh meninggi diri, menganggap dia sebagai ketua semata-mata tetapi membelakangkan anak buahnya. Jadi perlu wujudkan satu persefahaman yang baik, wujud satu suasana yang baik supaya bila pada hari persatuan dijalankan, semua orang akan rasa gembira, nak datang dan seterusnya. Bagus macam tu lah. Betul macam tu kan? Betul. Baik, manakala etika yang keempat adalah memajukan organisasi persatuan. Jadi menjadi tanggungjawab seorang ketua untuk merealisasikan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang bersama dengan guru penasihat. Jadi kalau ketua tak memainkan peranan, Ustazah rasa segala aktiviti yang dirancang tidak akan berjalan. Takut sia-sia sahaja perancangan terurus ataupun tak tersusun. Tidak tersusun. Pentingnya penglibatan seorang ketua bagi sesebuah persatuan di sekolah. Baik, manakala yang seterusnya kita ambil contoh seorang ketua keluarga pula. Okey, apa pula etika seorang ketua keluarga? Di antaranya adalah melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan amanah. Baik, kalau Syafiqah perasan, setiap tugasan yang kita lantik tadi mesti tidak tinggal perkataan amanah. Betul. Besarnya perkataan amanah itu kepada diri kita. Baik, yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi sebagai seorang Muslim, memang kita berkewajipanlah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Begitu juga kepada seorang ketua keluarga. Sebab taat kepada Allah dan Rasul ini untuk memastikan seluruh ahli keluarga juga taat kepada Allah dan Rasul. Baik, yang ketiga, seorang ketua keluarga mewujudkan persefahaman antara ahli keluarga. Jadi fungsi seorang ketua keluarga itu, dia akan sama-sama menyemai rasa kasih sayang antara ahli keluarga supaya
wujudnya persefahaman secara bersama. Tak adalah seorang masuk pintu depan, seorang lagi masuk pintu belakang. Baik, yang keempat, mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada ahli keluarga. Besar tanggungjawab seorang ketua keluarga. Baiklah, Syafiqah rasa, Syafiqah ingat tak kalau apa yang Ustazah sebutkan tadi, jika Ustazah uji Syafiqah semula dengan etika-etika bagi 3 tanggungjawab yang telah kita bincangkan. InsyaAllah Ustazah, insyaAllah kita boleh dapatkanlah apa yang Ustazah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan etika. 3 perkara Ustaz. Etika seorang ketua kelas, etika seorang ketua Persatuan Agama Islam dan juga etika seorang ketua keluarga. Okey, baiklah. Jadi Ustazah ada sediakan pasu di situ. Okey, jadi pasu uji Ustazah nak minta tolong Syafiqah bercucuk tanamlah hari ini. Okey, boleh. Okey, nak menguji sejauh mana apa yang Ustazah sebut tadi, Syafiqah dapat ingat semula. Baik. Okey, Ustazah nak saya pilih yang mana dulu? Ketua keluarga dulu. Syafiqah nak mulakan dengan yang mana dulu? Keluarga Ustazah boleh? Okey, boleh silakan. Ketua keluarga dulu. Jadi untuk ketua keluarga, yang pertama sekali perlu mewujudkan persefahaman antara ahli keluarga. Itu yang penting untuk ketua keluarga. Yang kedua, perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan amanah. Okey. Saya letak dulu. Okey, yang ketiga pula mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada ahli keluarganya. Okey. Baik. Boleh saya letak sini. Dan yang keempat, pasti dan penting perkara ini adalah taat kepada Allah dan Rasul. Dan insya-Allah dia boleh bimbinglah ahli keluarga dia. Betul. Baik, itu yang ketua keluarga. Kita selesai pasu yang pertama. Nampak aku Ustazah? Nampak. Okey. Saya teruskan. Baik. Ini Ustazah untuk ketua kelas pula. Ketua kelas. Okey, apa ni ketua kelas ni? Adik-adik yang sedang mendengar ni. Okey, yang pertama mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau nak jadi ketua kelas, kenalah dapatkan kepercayaan. Orang lantik sebab orang percaya kepada kita. Betul. Dan yang kedua, perlu mewujudkan suasana yang harmoni dalam kelas. Tak adalah pula huru-hara. Dia pun join sekali. Macam tu. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, membantu guru untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan sekolah. Okey, Ustaz. Dan yang keempat adalah melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Ni ada amanah, yang ni pun ada amanahnya. Okey. Baik. Okey, yang terakhir untuk Persatuan Islam, pengerusi Persatuan Agama Islam. Baik. Yang pertama, pastinya melaksanakan amanah mengelola persatuan. Yang kedua, mewujudkan persefahaman antara ketua dan juga anak buah. Saya letakkan. Dan yang ketiga, memastikan ahli hadir dalam setiap perjumpaan. Jangan seorang-seorang pula kan. Tak tercapai matlamat persatuan. Tak tercapai matlamat. Okey, dan yang terakhir sekali, memajukan organisasi persatuan. Kenalah majukan Ustazah kan? Okey. Pasti ada aktiviti-aktiviti yang dia buatlah. Okey Ustazah, itulah antara 3 jawapan yang saya boleh berikan untuk kali ini. Baiklah, jadi berdasarkan kepada semakan Ustazah, tepat sekali jawapan Syafiqah. Jadi kena bagi ganjaran lah di atas jawapan tersebut. So, warna biru ke warna kuning Ustazah? Ambil warna biru pula. Warna biru pula? Okey, Alhamdulillah dapat warna biru. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, baiklah. Okey, Ustazah boleh teruskan Ustazah? Okey, tadi Ustazah teruskan. Baik. Apakah kesan baik melaksanakan takbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam dalam organisasi yang kita bincangkan tadi? Baik, kesan yang pertama, urusan pentadbiran sesebuah organisasi akan berjalan dengan lancar. Okey, kerana apa? Kerana kita dah melaksanakan amanah, etika dengan sebaik mungkin. Baik, yang kedua, dapat menaikkan imej sesebuah organisasi. Jadi menaikkan imej ni bermaksud mungkin hasil kerja akan semakin meningkat, nama baik sesuatu organisasi pun akan bertambah baik dan sebagainya. Dan kesan baik yang ketiga adalah dapat menyelesaikan sesuatu urusan secara rundingan dan muafakat. Jadi betapa pentingnya apabila kita berunding dan bermuafakat dalam organisasi yang kita pegang sekarang. Jadi apa-apa pun kita kena berbalik kepada takbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam. Jika kita tersasar, kita tidak akan tercapailah kebaikan-kebaikan yang kita hajati tadi. Penting Ustazah untuk daripada segi tadbir urus Islam tu, seorang ketua yang bagus, insya-Allah dia boleh lahirkan organisasi yang tersusun dan teratur. Jadi Ustazah nak tambah apa lagi Ustazah? Okey, baiklah Ustazah akan teruskan.
berkenaan dengan soalan perbincangan. Tadi kita dah buat aktiviti. Aktiviti yang menarik kan, ada pasu, ada tampal-tampal. Sekarang kita nak cuba jawab soalan pula. Okey, jadi soalan yang pertama, Wafi telah dilantik sebagai ketua murid di sekolahnya. Bagi memastikan dirinya menjadi seorang ketua yang baik, dia selalu memberikan teguran kepada rakan-rakan di sekolah jika mereka datang lewat. Baik, apakah kesan baik daripada perbuatan tersebut? Jadi kita nak tengok apa kesan baik daripada teguran yang diberikan oleh seorang ketua kepada rakan yang datang lewat. Baik. Jadi berdasarkan kepada peruntukan markah tadi, ada 6 markah diperuntukkan kepada soalan ini. Jadi Ustazah cuba berikan jawapan. Kesan daripada teguran tersebut akan menyebabkan rakan-rakannya berasa malu untuk datang lewat ke sekolah. Baik, ini adalah isi. Okey, isi yang pertama, jadi anak murid boleh dapat 1 markah di sini. Baik, hal ini kerana seorang ketua yang baik akan menegur secara berhemah. Okey, ini adalah huraian yang pertama, agar tidak menjatuhkan maruah murid yang datang lewat, okey, di hadapan murid-murid yang lain. Okey, hal ini akan menyebabkan murid tersebut akan hadir awal ke sekolah. Sebab tadi dah ada teguran. Jadi bila teguran secara berhemah, dia rasa nak berubah, dia akan datang awal. Baik, seperti yang terkandung dalam peraturan sekolah. Okey, tuntasnya, memberi teguran yang baik itu adalah satu etika yang perlu ada pada seorang ketua untuk memastikan orang bawahannya taat kepada peraturan. Jadi ada 6 markah di sini. Okey, 6 markah telah diperuntukkan. Jadi jika Syafiqah dan anak murid yang lain dapat jawab sebegini, maka insya-Allah boleh dapat 6 markah. Okey. Baiklah. Seterusnya, apakah tindakan lain yang boleh dilaksanakan bagi merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi? Tindakan yang lain pula. Okey, tadi kita dah bagi cadangan, mesyuarat, kebajikan dan sebagainya. Sekarang ni cadangan tindakan yang lain pula untuk kita merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi. Jadi, boleh tak Syafiqah bantu Ustazah? Boleh, Ustazah. Yang pertama adalah seseorang itu perlu menunjukkan qudwatun hasanah. Okey, apa qudwah hasanah tu? Qudwah hasanah itu adalah contoh yang baik, akhlak yang baik kepada rakan-rakan di sekeliling. Yang kedua, perlu melantik ketua yang berwibawa. Ketua yang baguslah dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, perlu menjadi seorang yang melaksanakan amanah yang diberi. Baik, yang seterusnya menjaga disiplinnya. Dan yang keempat ataupun yang kelima adalah berakhlak baik, dan yang terakhir adalah menegur kesalahan secara tertutup dan bukan yang terbuka daripada orang. Okey, itulah yang kita jumpa dalam soalan tadi, menegur kesalahan secara tertutup. Didik TV KPM